Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak dengar? Terang? Tak terang? Tak terang. Saya ingat teruslah. Kita terus pasal kita ada. Tak terang? Tak bunyi ni. Orang tua rumah ni. Boleh dengar? Boleh, tak? Kita baru ni telah sampai ke muka surat 36, nota 35. 35. Perbincangan kita sebenarnya bermula daripada muka surat 33. Kita tengok situlah muka surat 33 dalam teks asal Sunan Tirmidzi di atas. Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi, berkata, hadis Malik daripada Suhail daripada ayahnya daripada Abi Hurairah adalah hadis hasan sahih. Abu Salih, ayah kepada Suhail, ialah Abu Salih As-Samman, namanya Zakwan. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya Abdul Syams, ada yang mengatakan namanya ialah Abdullah bin Amr. Inilah pendapat Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, dan inilah yang lebih sahih. Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasah, Salman dan Abdullah bin Amr. As-Sunabihi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabihi. Manakala As-Sunabihi yang meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak mendengar, yang tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Namanya ialah Abdurrahman bin Usaidah, kunyahnya ialah Abu Abdullah. Beliau telah berangkat untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW, tetapi baginda telah pun wafat ketika beliau dalam perjalanan. Walau bagaimanapun beliau ada meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi pula adalah sahabat Nabi SAW. Beliau juga dikenali dengan As-Sunabihi. Hadis yang dinukilkan daripadanya hanyalah hadis berikut, yaitu saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Habis di situ. Jadi sebenarnya yang ada kaitan dengan nota 35 itu bermula daripada muka surat 33. Abu Salih, ayah kepada Suhail. Daripada situ ialah Abu Salih As-Samman, namanya Zakwan. Perbincangan tentang yang sebelum itu kita sudah bincangkan semuanya. Semua dah, atau belum lagi? Rasanya sudah ya? Jadi ini yang tinggal lagi, yaitu nota 35.
Di situ ada nota. Adapun yang selepas itu telah didahulukan sebenarnya. Para ulama berbeza pendapat tentang nama sebenar Abu Hurairah. Kita telah bincangkan pada muka surat 24. Jadi tidak mengikut tertib inilah, tidak mengikut tertib ini. Di sana sudah dibincangkan, yaitu pada muka surat 24. Sila lihat di sana. Jadi yang nak bincang sekarang ini ialah tentang Abu Saleh. Nota 35 muka surat 36 tu. Bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan dan silap pengencaman, Imam Tirmidzi di dalam komen ini telah memberikan penjelasan tentang siapakah yang dimaksudkan dengan Abu Saleh. Abu Saleh yang terdapat di dalam isnad hadis ini adalah yang dikenali dengan gelaran As-Samman. Nama beliau yang sebenarnya ialah Zakwan. Tindakan segera Imam Tirmidzi dalam memperjelaskan hal ehwal perawi adalah untuk membiasakan para pelajar dan pembaca kitabnya mengenali status, kedudukan dan lain-lain berhubung dengan seseorang perawi hadis. Ia amat berfaedah untuk mengenal pasti dan menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul tentang perawi yang disebut. Lebih-lebih lagi perawi yang biasa dikenali dengan kunyahnya. Dengan mengetahui namanya yang sebenar, masalah dan kekeliruan tadi tidak akan timbul. Jika ianya masih tidak mencukupi, Imam Tirmidzi akan menyebutkan pula gelaran atau laqabnya. Sebagai contohnya Abu Saleh yang tersebut di dalam sanad hadis ini, gelarannya adalah As-Samman. Maksud As-Samman ialah penjual, pembuat atau pedagang minyak sapi. Abu Saleh mendapat gelaran ini kerana kerjaannya itu. Ini sebenarnya salah satu keistimewaan kitab Jami' Tirmidzi ataupun Sunan Tirmidzi. Sebab itu kitab ini dipelajari mula-mula sekali sebelum seseorang pelajar hadis itu mempelajari kitab-kitab hadis yang lain. Kerana selain daripada Imam Tirmidzi menceritakan kedudukan atau taraf sesuatu hadis yang dikemukakannya, seperti sebelum ini kita sudah berjumpa Hasan Sahih dan sebagainya hari. Dia bagi tahu kepada kita. Dengan begitu mudahlah kita mengenalinya. Dan jadi biasalah kalau daripada awal sampai akhir kitab dia tu sudah agak kita kenal perawi-perawi dia. Perawi-perawi sahih, perawi-perawi hasan ataupun perawi-perawi dhaif. Kita sudah biasa dengan warna-warna ataupun bau hadis itu, sama ada ia sahih, hasan ataupun dhaif dan sebagainya. Kita sudah biasa. Selain daripada itu, Imam Tirmidzi juga selalu memperkenalkan perawi-perawi. Dia cerita perawi ini macam mana. Kalau baik, baiklah. Misalnya tokoh tertentu mengatakan ni orang ni tidak pernah didapati orang seumpama ini, tidak pernah mata saya melihat orang seumpama ini, hebatnya misalnya. Ataupun kalau perawi itu lemah, dia akan cerita sebab apa dia lemah, dengan nama. Dengan begitu kita jadi biasa dengan perawi-perawi. Secara tidak langsung di samping belajar hadis itu kita mengenali perawi-perawinya. Dan perawi-perawi itu di peringkat awalnya Imam Tirmidzi disebutkan dia ni kedudukannya macam mana. Bukan itu saja, kadang-kadang perawi-perawi ini boleh keliru, boleh terkeliru juga. Sebab di dalam setengah-setengah riwayat digunakan kunyahnya saja. Dalam riwayat yang lain kadang-kadang di bawah daripada itu.
dia tidak guna kunyah, tapi dia guna namanya sebenar. Kepada orang yang tidak biasa, dia ingat orang berlainan. Ini riwayat ni daripada orang yang berlainan, perawi yang berlainan, padahal dia perawi yang sama. Misalnya di sini Abu Saleh, itu kunyahnya. Kalau diguna nama dia Zakwan itu, mungkin orang keliru, orang ingat orang lain. Kalau guna lakab dia saja, As-Samman saja, mungkin pula terkeliru dengan yang lain pula. Bukan seorang itu saja yang menjual minyak sapi, ataupun yang buat minyak sapi, berniaga minyak sapi. Jadi dengan cara dia letakkan begini, Abu Saleh, ini kunyah dia. Nama sebenar Zakwan. Lakab dia, gelarannya ialah As-Samman. Jadi orang tahu Abu Saleh ni di sini bukan yang lain. Tak, jangan terkeliru lagi. Cara yang macam ini selalu kita berjumpa di dalam kitab-kitab di mana-mana pun sebenarnya. Bila dia kemukakan sanad tu, kadang-kadang dia sebut perawi ini ambil daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il ambil daripada orang. Siapa Abu Wa'il? Tak tahu. Lepas tu kadang-kadang di bawah tu dengan sanad yang lain sikit, tapi daripada orang yang sama. Cuma kita terkeliru sebab dia tak guna kunyah tadi. Abu Wa'il itu dia guna Syaqiq bin Salamah misalnya. Jadi kita keliru, kita ingat orang lain pada orang sama. Benda-benda macam ni Imam Tirmidzi selalu perjelaskan kepada kita supaya kita biasa dengan perawi-perawi ini, dapat kenal perawi-perawi itu dengan baik dan tidak terkeliru langsung. Itulah benda macam ni daripada awal sampai akhir Imam Tirmidzi buat. Kira-kiranya banyak jugalah perawi-perawi itu yang kita kenal melalui kitab Jami' Tirmidzi ini sahaja. Apalagi kalau seseorang itu rajin dan dia boleh buat rujukan sendiri, kalau baca syarah-syarah, lagi adalah penjelasan yang lebih detail, yang lebih terperinci, ada. Walaupun begitu, walaupun dalam keadaan dia sudah cerita macam itu pun, kadang-kadang boleh terkeliru lagi. Misalnya ini yang saya sebutkan. Mana tadi? Ya. Dalam pada Imam Tirmidzi memperkenalkan identiti Abu Saleh itu pun masih ada lagi yang terkeliru. Seperti kata pengarang Tuhfatul Ahwazi bahawa ini dalam Tuhfatul Ahwazi syarah Tirmidzi, kalau kita tengok syarah, kita akan jumpa banyak lagi maklumat tentang kekeliruan seseorang tokoh ulama hadis ataupun kesilapan dia, kita boleh tengok dan akan kita dapat buat perbandingan di antara satu kitab dengan kitab yang lain. Kalau kita baca satu kitab saja boleh jadi terkeliru. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang alim banyak sangat kitab dia, penuh rumah kitab. Sebab apa? Semua saja tidak memadai. Kadang-kadang di situ ada kesilapan, kita tak perasan. Tapi bila kita selalu dengan kitab dia boleh tahu jugalah. Kepada yang baru-baru, kalau tengok satu kitab saja dia boleh keliru, dia tu pegangnya itu. Padahal itu satu tindakan yang salah, silap macam tu. Maka perlulah buat rujukan yang meluas. Di tempat kita terutamanya rujukan yang meluas di perpustakaan yang besar agak susah, kecuali kalau di pusat-pusat pengajian. Kalau kita duduk di mana-mana tempat lah yang terpencil, susah nak dapat. Perpustakaan biasa tu adalah, tapi kalau perpustakaan yang mengandungi kitab-kitab yang pelbagai ni, rujukan ni biasanya tak ada. Kecuali di perpustakaan pusat pengajian tinggi, insya-Allah adalah. Itu pun tidak semuanya ada juga kan. Tapi insya-Allah yang besar-besar tu ada. Di situ kita boleh rujuk.
Dengan sebab rujukan ni jauh, payah nak dapat. Itu sebab kadang-kadang kita pergi ke rumah orang alim, dia duduk mana-mana dia, memang kita penuh rumah. Sebab kalau nak pergi rujuk di mana, di sini Kuala Lumpur bukan senang. Bukan senang. Jadi yang senangnya ada rujukan sendiri. Macam di sini, ni Tuhfatul Ahwadhi. Dia kata apa? Padahal Imam Tirmidzi sudah jelas dah. Masih lagi terkeliru. Yang terkeliru dia bukan sebarang orang. Dia pun buat syarat Tirmidzi juga. Jadi kita ingat dia kemah betul lah. Yalah, tempat kemah tu kemah lah, memang lah. Tapi tempat dia tergelincir ada juga. Nak tahu dia tergelincir ke tidak tergelincir, itulah perlu ada banyak rujukan. Misalnya di sini yang dikesan oleh pengarang Tuhfatul Ahwadhi, bahawa pengarang At-Tibus Syadhi terkeliru di sini kerana dia mengatakan Abu Saleh ayah Suhail yang tersebut di dalam isnad hadis ini namanya ialah Mina. Namanya Mina, Maula Dhuba'ah, seorang perawi yang lemah, layyinul hadis, daripada tabaqah ketiga. Jadi entah macam mana dia boleh terkeliru. Padahal Imam Tirmidzi telah menjelaskan identiti Abu Saleh dengan sejelas-jelasnya dan menandaskan pula taraf hadis ini dengan mengatakan hasan sahih. Dia sudah kata sebelum pada ini, kita sudah jumpa kan. Jadi bukan sebab apa. Ya, bukan surat 33. Hadis Malik daripada Suhail, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Imam Tirmidzi sudah kata dah hasan sahih. Dan dia cerita pula siapa Abu Saleh tu. Ini semua lengkap. Tapi dia pergi kata Abu Saleh ayah Suhail yang tersebut di dalam isnad hadis ini namanya ialah Mina, bukan Zakwan. Padahal dia sebut namanya Zakwan. Kalau Abu Saleh itu Mina, seorang perawi yang lemah seperti dikatakannya, bagaimana Imam Tirmidzi boleh menghukum hadis ini hasan sahih? Tentulah dia kata hadis ini gharib ke, dhaif ke, apa ke, mestilah dia kata begitu. Sebab semua maklum dia ni layyinul hadis. Memang pengarang At-Tibus Syadhi itu sendiri pun kata dia ni layyinul hadis. Jadi kira-kiranya hadis ini tidak sahih lah. Hadis ini tidak sahih lah kalau daripada Mina. Tapi dia terkeliru. Sebenarnya ini bukan Mina. Ini ialah Zakwan, ayah kepada Suhail. Dan dia ni seorang yang kuat, tak ada apa masalah. Imam Tirmidzi kata Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Seperti telah kita tengok tadi. Tengok terkeliru. At-Tibus Syadhi juga syarah Tirmidzi yang dibuat oleh seorang tokoh di India. Tuhfatul Ahwadhi ini pun orang India juga. Sebab dia hadis tu lubuk dia kan di sana, lubuk. Jadi ramai ini buat. At-Tibus Syadhi itu dulu namanya dulu. Sekarang ni kalau kita tengok dalam Maktabah Syamilah pun ada sekarang. Yang baru lah. Bukan yang dulu, yang baru. Namanya Al-Arfus Syadhi. Bukan At-Tibus Syadhi lagi. Tapi Al-Arfus Syadhi ni, At-Tibus Syadhi ni lah. Sebenarnya At-Tibus Syadhi ditulis oleh salah seorang anak murid Maulana Anwar Shah Kashmiri, seorang tokoh hadis besar itu. Anak murid dia tu namanya Muhammad Chiragh. Muhammad Chiragh. Chiragh maknanya lampu. Sirat lah, kita kata sirat lah. Kalau bahasa Arabnya sirat, dia bahasa Farsi Chiragh.
Jadi anak murid dia tu hebat juga lah. Asalnya At-Tibus Syadi ataupun Al-Arfus Syadi itu adalah takrir. Dia panggil takrir Jami' Tirmizi yang dibuat oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri. Semasa dia mengajar, dia syarah. Dia syarah murid catik. Zaman dahulu kan dia bukan ada rakaman, dicatik. Catik-catik. Jadi muridnya, salah seorang murid dia ni, dia buat ubah kan, terjemahkan syarahan dia dalam bahasa Urdu tu ke dalam bahasa Arab. Maka jadilah At-Tibus Syadi. At-Tibus Syadi orangnya hebat juga, tapi ialah tidak sama dengan tuk guru dia. Tuk guru dia hebat lagi lah. Orang kata kalau untuk guru dia Anwar Shah Kashmiri tidak mungkin ada kesilapan seperti itu. Tidak mustahil adanya kesilapan, tapi banyak sangat kesilapan. Kalau kita baca dalam Tuhfatul Ahwazi, dia selalu tempat-tempat tu dia sebab Tibus Syadi itu dikarang dahulu. Jadi bila dia menulis Tuhfatul Ahwazi ini, dia letak di hadapan tu Tibus Syadi. Salah satu sebab yang mendorongnya menulis Tuhfatul Ahwazi pun itu juga, sebab banyak sangat kesilapan. Dan ini datangnya daripada pusat pengajian yang besar yang terkenal, Darul Ulum Deoban, anak murid kepada Anwar Shah Kashmiri. Mungkin orang keliru, nanti akan datang. Jadi dia kritik mana-mana yang tersalah itu dia tegur. Itu ceritanya. Dia tegur. Sebab itu kalau kita baca di dalam Tuhfatul Ahwazi itu dia selalu merujuk kepada sini. Dalam kitab ni ada sebut gini-gini, padahal salah gini-gini. Kadang-kadang kasar lah, dia jadi kasar lah. Teguran dia tu sangat kasar. Bila begitu, ramai yang tak puas hati. Memang betul pun yang dia kritik tu, memang betul. Banyak juga tempat yang dia kritik tu tak berapa tepat. Tak berapa tepat. Walaupun pakai yang anak murid tulis itu pun tak berapa tepat. Dengan sebab itu, aliran ini, aliran Deobandi ini pula tulis pula kitab. Dia macam tu cara sana. Dia tulis pula kitab, buat syarah Tirmizi pula, namanya Ma'arifus Sunan. Kalau kita baca Tuhfatul Ahwazi sahaja, mungkin kita rasa itu paling kuat, tepat. Memang banyak tempat, betul, tepat betul. Tapi masih banyak lagi yang dia sendiri pun terkeliru, tak mengambil kira lagi yang sebenar Anwar Shah Kashmiri. Yang anak murid dia tu pun sebenarnya dia terkeliru. Jadi dalam Ma'arifus Sunan dijelaskan di mana pula kekeliruan pengarang Tuhfatul Ahwazi. Pengarang Tuhfatul Ahwazi. Jadi kita ni sekarang ni tak bincang kandungan hadis ni bincang Tirmizi. Sekarang ni kita nak bincang perbahasan Tirmizi. Sebab kita baca Tirmizi yang lengkap. Hadis itu perbincangan tentang hadis Nabi SAW sudah selesai. Sekarang ni kita nak kenal apa itu kitab Tirmizi, dan sejauh mana sumbangan ataupun usaha-usaha yang telah disambung oleh ulama kemudian atas usaha yang telah dibuat oleh Imam Tirmizi itu dengan sebuah kitab Jami' Tirmizinya. Berapa banyak pula kitab-kitab yang lahir sesudah itu, bukan dalam satu abad, beberapa abad, terus menerus, sentiasa ada. Jadi kalau baca Ma'arifus Sunan, Ma'arifus Sunan tu karangan murid Anwar Shah Kashmiri juga, tapi anak murid yang seorang lagi. Anak murid ni lebih hebat lagi daripada yang pertama tadi. Jadi di situ dia buat teguran banyak pula. Jadi semua buku-buku kitab-kitab ni kalau kita baca semua, kita boleh buat perbandingan dan tengok bagaimana ulama itu berbincang, berbahas, dan mereka berhujah macam mana. Itu penting sekali. Mungkin kepada setengah-setengah orang yang bukan ahli ilmu, dia kata untuk apa bincang sampai begini, buat masa. Tapi tak boleh begitu. Yalah, setengah-setengah orang dia terlalu bersemangat sebab dia pergi berperang, misalnya dia pergi berjihad. Jadi dia macam nak marah lah sebab dia saja yang pergi berjihad. Kenapa dia menulis kitab saja, tak pergi berjihad? Yalah, sepatutnya dia kena fikir masing-masing di bidang masing-masing.
Dia pergi berjihad, bagus lah, tak apalah. Tapi jangan kata kepada yang ini pun satu usaha besar juga untuk umat. Dan dia berterusan, berpanjangan, bukan bersifat semasa. Setengah-setengah perkara itu bersifat semasa sebenarnya. Jadi biarlah, kalau ulama ni bincang-bincang, tak apa, kita boleh tumpah sebenarnya banyak yang kita dapat ilmu di celah-celah perbincangan mereka itu. Jadi At-Tibus Syadi nama lama, kemudiannya ditukar kepada Al-Arfus Syadi. Anwar Shah Kashmiri dia tak sempat tulis buku sendiri banyak, sebab dia sibuk, sibuk sangat. Jadi kalau ada buku-buku pun tak banyak, misalnya antara yang dia tulis ni, At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih, itu tak, memang yang dia tulis. Tetapi dia tulis pun matan, dia syarah pula, tahqiq pula oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, banyak pula ditambah hadis-hadisnya tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, bahawa hadis itu adalah mutawatir. Itu karangan Anwar Shah Kashmiri yang memang ditulis betul lah. Antaranya lagi Ikfarul Mulhidin, itu tulisan dia juga, memang tulisan dia. Kemudian banyak lagi syair-syair dia, syair-syair Arab dia dikumpulkan, tapi dia tak sempat tulis ni syarah hadis itu dengan banyak sebab dia sibuk. Sibuk. Tapi beruntung dianya sebab anak-anak murid dia tu ramai yang hebat-hebat, jadi mereka boleh buat. Itu kelebihannya, anak murid ramai, kemudian ramai pula yang hebat-hebat, mereka boleh sambung kerja dia. Dan semua mereka mengatakan Anwar Shah Kashmiri ni kalau dia buat memang kukuh, kemas betul. Tapi oleh kerana dia tidak sempat. Jadi ini At-Tibus Syadi perlu kita tahu. Al-Arfus Syadi itu karangan muridnya, bukan karangan Anwar Shah Kashmiri sendiri. Sebab itu bila Maulana Banuri, Muhammad Yusuf Al-Banuri tulis Ma'arifus Sunan itu, dia kata tempat yang memang kritikan pengarang Tuhfatul Ahwazi itu tepat. Dia kata ialah ini bukan syekh sebenarnya, kata dia. Ini orang lain yang tulis, kata dia. Yang sebetulnya dalam catatan saya macam ni, kata dia. Dia pun catat juga macam ni yang sebenar. Dan kalau syekh benda kesalahan macam tu tidak mungkin berlaku, semua orang tahu. Ada benda-benda macam tu kita tahulah macam mana perbincangan dia. Jadi kena ada lah 2-3 buah kitab ini mesti kena ada. Kalau kita ada Tuhfatul Ahwazi tidak sempurna kalau tidak ada Ma'arifus Sunan. Kalau ada Al-Arfus Syadi saja tidak memadai juga, dia kena ada Tuhfatul Ahwazi. Jadi 3 kitab ini sebenarnya saling melengkapkan. Ini berkenaan dengan Tirmizi sahaja, Kemudian Maulana Banuri mati, meninggal dunia, dia sempat buat 6 jilid saja syarah Tirmizi itu, 6 jilid saja. Tapi hebatlah, perbahasan dia memang hebatlah. Di situlah orang nampak, ini anak murid Anwar Shah Kashmiri hebat betul. Sebab dia tulis dalam bahasa Arab dan difaham oleh semua ulama di dunia ini terus. Di situ mereka nampak hebat ilmu Anwar Shah Kashmiri. Tapi dia tak sempat, dia hanya sempat buat 6 jilid, kemudian meninggal dunia. Saya dapat tahu dan saya tengok ada orang yang sambung kitab itu, dia buat takmilah. Kalau sambung takmilah pula namanya. Jadi ulama-ulama di luar negara ni dia saya tengok berbeza daripada tempat kita. Kita ni usaha seorang-seorang. Kalau mati berhenti setakat tu, tak ada dah sambung-sambung. Tapi kalau dia budaya di sana tidak begitu. Sama juga negara Arab pun, dia ahli ilmu betul, dia sambung-sambung. Imam Nawawi tak sempat khatamkan Majmu', disambung oleh ni lagi. Jadi itu bagus, ada budaya macam tu sampai jadi lengkap. Tapi yang saya tengok takmilah Ma'arifus Sunan itu dia tidak sama lah dengan pengarang asal dia yang awal tu, Maulana Banuri itu memang hebat betul. Jadi ini nampak tak seimbang lah. Dia nampak ringan, tidak berat. Walaupun dia sambung usaha ada, tapi saya tengok sambung tu pun tak habis lagi, banyak lagi. Kalau siap mungkin 20 jilid lebih.
Sebab 6 jilid tu baru Kitabul Haji. Kitabul Haji saja, belum lagi perbincangan yang lain. Jadi sambung tu adalah sejilid 2 baru. Tapi saya tengok, saya tak puas hati lah. Saya tak puas hati. Dulu sebenarnya menantu Maulana Banuri sendiri nak sambung, tapi dia tidak sempat kerana kena tembok. Kena tembok, matilah. Ditembok oleh Syiah. Dia hanya sempat buat kashfun niqab amma fi Tirmidzi, amma qala Tirmidzi wa fil bab, iaitu fil bab dalam Tirmidzi ni dia sempat buat, menantu dia. Menantu dia memang hebatlah. Itu siap 5 jilid fil bab saja. Tapi untuk buat sambung kerja mertua dia Ma'arifus Sunan, buat takmilah, dia pun tak sempat. Itulah perkembangannya berkenaan dengan kitab-kitab ini. Saya yang belajar di jamiah dia, Maulana Banuri ini, dia mengasaskan satu jamiah di Karachi. Saya belajar di sana lah. Bila kita khatam belajar tu, dia bagi percuma kitab-kitab dia ni. Adalah dengan saya. Dia bagi percuma hadiah daripada pihak jamiah kepada pelajar-pelajarnya. Jadi termasuklah Ma'arifus Sunan itu. Memang dia sana hebat cara dia tu. Belajar ni tak perlu habis duit sebenarnya. Tak perlu habis duit. Sampai alim pun tak habis belanja. Dia memang pengorbanan dia tu, kesedaran masyarakat dia memang tinggi. Berhubung dengan pengajian ni, terutama pengajian hadis ni, memang dia orang minat tu. Dia menghayati betul. Baiklah, macam mana dia boleh terkeliru sampai begitu? Padahal Imam Tirmidzi sudah kata hasan sahih. Ya, boleh. Kita tidak menafikan berapa banyak hadis dalam Tirmidzi ini yang Imam Tirmidzi kata hasan sahih. Tapi orang lain pertikaikan, itu ada dan memang betul pun. Tapi kena bagilah sebab dan alasan yang kukuh, yang betul. Bukan macam ni, kali yang macam ni tak betul. Dia kata Abu Saleh itu minat pula. Minat ni cerita lain pula. Ni sesudah Imam Tirmidzi kata macam tu pun boleh lagi orang keliru kan. Ini orang hebat ni, orang yang memang belajar tu pun dia boleh tersalah. Apalagi kalau orang sikit-sikit belajar, banyak benda salah. Rasanya kalau masuk tak tentu pasal gitu. Tetapi yang ni diakui lah memang ini satu kesilapan, dan mereka tidak kaitkan dengan Anwar Shah Kashmiri. Ini kesilapan pengarang dia lah, murid dia. Baiklah. Kemudian Abu Isa berkata lagi, berhubung dengan bab ini, ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasa, Salman dan Abdullah bin Amr. As-Sunabihi yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabihi. Itu katanya. Manakala As-Sunabihi yang meriwayatkan daripada Abi Bakar As-Siddiq, dia tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi di sini mula daripada sini Imam Tirmidzi kemukakan dipanggil filbab. Inilah yang kita sebut tadi, menantu Maulana Banuri buat kitab namanya Kashfun Niqab, itu 5 jilid, itu membincangkan wafil bab, berhubung dengan bab ini, wafil bab, daripada orang ni. Maknanya hadis yang kandungannya atau pengajarannya lebih kurang sama dengan hadis yang dikemukakan oleh Tirmidzi, iaitu hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua ni daripada Abi Hurairah ni, ada juga diriwayatkan oleh orang lain. Walaupun lafaz dia tidak betul-betul sama, tapi mafhumnya, maksudnya lebih kurang sama. Itulah maksud fil bab.
Dan tujuan Imam Tirmizi kata wafil bab ni, berhubung dengan bab ni, dia nak ringkas. Dia sudah isyarat selain daripada Abu Hurairah siapa lagi? Uthman. Jadi kita kena cari sendirilah di mana riwayat Uthman itu. Thauban, Nabi'i dan lain-lain, di mana riwayat itu? Kena cari. Dan ini satu kerja yang susah pula nak cari, terutamanya zaman dahulu. Jadi kira-kiranya ulama-ulama dahulu, termasuklah Imam Tirmizi sendiri, dia kena buka kitab tu betul. Dia bukan boleh cari macam kita sekarang ni, ada komputer, senang lah. Tulis cari, tulis nama ni Thauban, keluar nama Thauban, senang. Jadi sebanyak mana kitab sudah terkumpul dalam tu, komputer yang cari, senang. Tapi orang dahulu bayangkan macam mana nak cari. Bukan dalam sebuah kitab, tak tahu di mana letaknya nak cari tu. Tapi mereka memang usaha betul sehingga boleh cerita. Dan ini juga menunjukkan kepakaran mereka, kemahiran mereka. Dia ingat ada daripada orang ni. Bagi dia, dia tahu tu di mana, tapi dia tak cerita. Tujuannya ialah merekaskan kitabnya, tetapi supaya kitabnya tidak juga kosong daripada munafaat. Munafaat dalam mengemukakan apa yang kita panggil dalam istilah hadis sebagai syawahid. Jadi bila dia kemukakan ini adalah syawahid kepada riwayat Abu Hurairah yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Satu hadis saja Abu Hurairah, yang lain-lain isyarat. Tapi semua itu saling menguatkan. Jadi maknanya cerita ni, benda ni yang terkandung di dalam hadis ni tentang kelebihan berwudu, gugur dosa, keluar dosa dan sebagainya, ini bukan diriwayatkan oleh seorang sahaja daripada seorang sahabat sahaja, tetapi ramai. Kalau seorang sahabat sahaja meriwayatkan pun sudah kita boleh terima dah. Kita boleh terima dah kalau sahih. Bahkan kalau berkenaan dengan fadilat macam ni, seorang sahabat, hadis dhaif pun kalau tidak dhaif sangat boleh terima dah. Tapi dia cerita bukan seorang sahabat. Kenapa dia cerita sahabat saja, tak cerita tabi'in, tak cerita di peringkat bawah lagi? Sebab kalau cerita yang di bawah lagi lebih ramai lagi. Dan tiap-tiap seorang tu yang terima hadis daripada Uthman di berapa orang? Tabi'in, bukan seorang, ramai. Jadi panjang kan? Dia hanya sebutkan di tabaqah, lapisan ataupun peringkat sahabat saja. Kalau di peringkat sahabat tu sudah selama ini, kita bayangkanlah sendiri bagaimana di bawah. Sebab Islam semakin berkembang, umat Islam semakin ramai, dari semasa ke semasa, generasi ke generasi itu, tentulah lebih ramai. Maknanya benda ni tersebar dengan meluas dalam masyarakat, dan tidak ada siapa pun yang membantah, yang pertikaikan, yang pertikaikan tidak ada. Dan ini menguatkan kedudukan hadis ini. Secara tidak langsung dia memberi arti kekuatan pada hadis ini. Ini semua dipanggil syawahid. Kemudian hadis Abu Hurairah tu saja pun dia berapa banyak pula pecahannya pula. Daripada Abu Hurairah, bawa lagi daripada tu. Setiap orangnya dia bukan seorang anak murid, ramai. Itu kita panggil mutaba'atnya. Sebanyak mana pula mutaba'atnya, yang mana perawi di atas sekali di kalangan sahabat itu sama, iaitu Abu Hurairah, tapi di bawahnya bercabar-cabar, saluran lain-lain sampai ke atas, sampai kepada Abu Hurairah. Itu dipanggil mutaba'at. Kemudian mutaba'at itu ada yang tamah, ada yang naqisah. Kalau tamah itu daripada bawah lagi, daripada bawah lagi sama. Kalau tidak daripada bawah, di tengah ke di mana-mana peringkat, itu dipanggil mutaba'ah juga, tapi mutaba'ah yang naqisah, tidak sempurna lah. Tidak sempurna pun dia menguatkan juga. Begitu kedudukan hadis ini. Nampak walaupun Imam Tirmizi kemukakan satu sahaja hadis, tapi pada hakikatnya banyak sangat saluran-saluran yang menyokongnya.
saluran-saluran yang merupakan mutaba'at dan saluran-saluran yang merupakan syawahid. Yang Imam Tirmidzi sebut dalam fil bab berhubung dengan bab ini, itu isyarat kepada syawahid. Syawahid maknanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain daripada Abu Hurairah, melalui saluran yang lain pula. Kalau daripada Abu Hurairah juga, itu dipanggil mutaba'at. Ini daripada orang lain, walaupun lafaz dia tak sama, tapi benda cerita tu sama. Dan ini lebih meyakinkan kita. Itulah yang kita panggil hadis. Dan benda ini kalau kita nak cari dalam sejarah, satu pun tak ada sejarah. Satu pun tak ada macam ni. Yang ada kaedah sanad berapa orang di peringkat awal yang cerita, kemudian turunnya sampai ke bawah ni, dan dipastikan pula, dikenal pasti pula siapa perawi-perawinya. Semuanya terakam dalam kitab-kitab yang dipercayai. Bukan sebuah kitab, banyak tentang tiap-tiap orang perawi itu. Mana ada macam tu? Mana ada? Kita ambillah cerita hantua misalnya, masyhur kan cerita hantua, atau cerita apa-apa lagi lah, cerita hantua antara yang masyhur. Adakah satu sana? Tak ada. Yang macam ni, orang yang hidup bersama dengan dia, kemudian orang bawah lagi ambil sampai kepada kita. Dah orang tu orang macam mana? Orang yang bercakap benar ke, tidak pernah berbohong ke, atau selalu berbohong ke, atau macam mana orang? Tak jelas. Tahu-tahu ada seorang yang buat buku, dipercayai dia begini. Itu sejarah. Jadi kalau orang boleh terima sejarah dengan senang hati, bahkan mereka adakan jabatan sejarah di mana-mana pusat pengajian, kenapa hadis dipertikaikan? Itu tak masuk akal. Tak masuk akal. Hadis yang begitu kuat, begitu rapi, begitu kukuh, sistematiknya, berlandaskan ilmiah betul-betul, ada kitabnya, boleh kita rujuk, bukan sebuah, banyak. Macam mana boleh dipertikaikan? Itu suatu perkara yang tak masuk akal sekiranya mereka mengetahui. Tetapi orang yang pertikaikan itu sendiri, dia sebenarnya tak tahu cerita ni, dia tak tahu, ataupun dia sengaja buat tak tahu. Wallahu a'lam. Thauban As-Sunabihi, Amr bin Abasah, Salman, ini semua ni ada semua, seperti yang saya sebutkan nanti. Dan Abdullah bin Amr, ini saya nak sebutlah sikit, walaupun kepada orang yang belajar betul, benda ni tak payah sebut, tak perlu sebut. Tapi saya tengok orang yang belajar pun kadang-kadang dia sudah sampai ke peringkat tinggi dah, universiti, dia sudah universiti dah, tapi dia masih lagi tersilap di situ. Sebab apa? Mungkin di peringkat bawah asas dia tu tak kuat, tak kuat. Sebab itu bagi saya, nak belajar hadis ke Quran ke apa, dia mesti asas kuat. Sebab benda ni dia berkait dengan dosa kita kalau silap dengan sengaja, ataupun kerana tak cukup cuan, tak cukup syarat. Silap kerana tak cukup syarat, dosa, boleh berdosa. Bukan seperti benda lain, benda ni. Jadi mesti kena bertanggungjawab betul. Dengan sebab itu daripada bawah lagi kena kukuhkan. Kalau kebetulan ditakdirkan kita tidak tidak berkesempatan mendapat asas itu yang kukuh, baiklah sekarang ni kita mulakan. Jangan lupa, jangan kira belajar di atas tu atas saja, tak fikir dia yang bawah, tak selesai, tak akan selesai. Yang saya nak sebutnya, berapa ramai orang kita ni masih lagi keliru. Abdullah bin Amr kau Umar, apa bezanya? Bagi kita, Ammar ni jarang ada. Kalau ada pun, kalau tulis Rumi macam ni lah Ammar. Ya ke Ammar atau Umar? Kalau Abdullah bin Umar tu lain, anak Sayyidina Umar.
Ini Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As. Tapi apa bezanya? Situ pun kadang-kadang kita yang belajar hadis tergelincir, tak sepatutnya. Cuba kita perhati teks asal dia. Ini muka surat 21, muka surat mula-mula dalam notan. Cuba kita perhati teks asal yang bahasa Arab di atas tu. Wa fil bab, di bawah sekali, wa fil bab an Uthman bin Affan wa Thawban wa Sunabihi wa Amri, bukan Umar, wa Amri bin Abasa. Satu, situ Amar dah. Wa Salman wa Abdullah bin Amrin, Amar pula. Dua situ Amar. Kadang-kadang orang yang tidak ada asas yang kukuh, dia terkeliru. Dia tidak faham. Ada waw sebiji tu selepas ra tu apa makna. Dengan sebab ada waw itulah dibaca ain tu bagi di atas Amar, Amr. Kalau tak ada waw itu Umar, mesti kita baca Umar. Jadi kalau dia nak cerita Amar, dia mesti kita tambah waw. Jadi waw apa? Waw apa? Itu dalam nahwu Arab dia ada cerita lah. Ini dipanggil waw fariqah. Waw fariqah, waw pembeza, yang membezakan di antara ain dia tu dibaca dengan baris dhammah di hadapan atau bagi di atas. Kalau ada waw, ain bagi di atas dan mim mati. Kalau kita matikan hujung, bolehlah kita sebut mim tu hidup, Amar. Kalau sambung, Amrin, Amrun dan sebagainya. Kita baca begitu. Tu semua ada, dia ada waw. Dia ada waw. Betul dah pengarang. Tapi kalau kita tak perasan, kita tak kembal betul, mungkin kita kata Umar ni. Dan kalau kata Umar silap. Bukan Umar, Amar. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi benda-benda macam ni mesti dijagalah. Mesti dijaga. Jangan anggap benda remeh-temeh. Tak boleh. Remeh-temeh tak boleh. Mesti dipastikan. Memang ada pun setengah-setengah tempat dalam setengah-setengah hadis itu keliru. Ulama-ulama pun tak jelas. Ni Abdullah mana? Abdullah bin Umar ke? Abdullah bin Amr? Ada yang kata Abdullah bin Umar, ada yang kata Abdullah bin Amr. Yang kata Abdullah bin Amr tu dia tambah waw lah. Tapi yang lain bantah, tidak. Dia kata ini Abdullah bin Umar, kena buang waw tu. Tapi ya kita kena faham pula, kalau perbahasan ulama tu, pertikaian ulama tu, khilaf ulama berhubung dengan dua orang sahabat ni, sama ada kita kata Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, tak jadi masalah. Dia tak akan menjejaskan hadis itu. Hadis itu kalau sanad di bawahnya sahih, dia akan jadi sahih. Dengan sebab terkeliru nama sahabat tadi, dia tidak akan jadi lemah. Itu kena faham. Sebab apa? Yang dipertikaikan, yang khilaf itu sahabat. Kedua-duanya sahabat. Bila sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Itu kaidahnya. Sahabat itu semuanya adil. Tak jadi masalah. Yang pentingnya tentu dari situ tu sahabat. Sama ada Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, tak kira. Kedua-duanya, kalau yang di bawahnya sahih. Kalau yang di bawahnya tak sahih, jadi tak sahih, siapa pun. Jadi kalau khilaf di situ tak jadi masalah, tak terjejas. Cumanya kalau kita cari benda ni, Abdullah bin Amr, kita kata Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, jenuh carilah di bawah musnad Abdullah bin Umar, tak jumpa. Jadi kita nak tahu ini Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, tengok pula kitab musnad. Baru tahu kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan perawi dari kalangan sahabat itu.
tak kira berhubung dengan perkara apa, dalam bab mana, dia letak di satu tempat. Misalnya Abdullah bin Umar, riwayat-riwayat dia tak kira lah dalam bab apa pun, dalam masalah apa pun, diletakkan setempat. Kita cari Abdullah bin Umar, tak berjumpa, sebab bukan Abdullah bin Umar. Kena cari di bawah Musnad Abdullah bin Amr yang ada waw tu, baru berjumpa. Baru berjumpa. Ini penting. Maknanya sebab saya bincang ni, mana kira nak bagi faham betul-betul lah kitab Tirmizi ni. Kita tidak nak bincang hadis saja. Macam mana perbincangan ulama dahulu, cara dia menilai, cara dia berhati. Ini benda satu kitab ke satu kitab kita nak pastikan ini. Imam Tirmizi kata Abdullah bin Amr. Kalau katakanlah mana-mana nuskah tersalah cetak Abdullah bin Umar, tak ada waw, kita nak buat macam mana? Macam mana kita nak pastikan? Kena tengok kitab Musnad. Itu cara. Musnad ni banyak lah. Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, banyaklah musnad tu pula. Kena tengok sana. Situ dapat memberi keputusan kepada kita sekiranya kita terkeliru di sesuatu tempat. Tapi nak buka kitab tu pula, sekarang ni kitab Musnad Imam Ahmad tu dicetak berapa puluh jilid dalam cetakan barunya. Penat lah. Penat. Tapi sekurang-kurangnya bila kita belajar, kita tahu kalau di sini buntu, kita nak pergi ke mana. Itu kelebihannya apabila belajar. Keliru sebab apa? Kadang-kadang penyalin tu dia tak berapa mahir. Dia ingat saja-saja tersalah ke waw tu dia buat. Yang pening orang lain yang baca lah kemudian. Sebab tu penulis, penyalin tu dia mesti mahir juga. Sebab tu zaman dahulu penyalin kitab-kitab ni dia memang istimewa, lumayan. Kalau yang hebat tu, sebab apa? Dia pun alim. Dia akan tulis betul lah. Ni kalau yang tidak mahir betul, dia mungkin dia ingat ini salah, wow, dia buat. Jadi susah pula orang lain nak pastikan ini Abdullah bin Amr ke bin Umar. Jangan nampak macam tu saja. Tapi menyebabkan jadi terkeliru. Jadi tapi kalau bila kita belajar, kita tahulah nak menyelesaikan benda ni di mana. Tengok Musnad. Tengok Musnad pula, jangan satu, banyak. Jadi maknanya penat. Satu-satu ilmu ni, ilmu apa pun dalam dunia ni, kalau nak mahir, nak betul-betul itu, memang penat sebenarnya. Memang penat. Kadang-kadang kita nak pastikan kesilapan tu ya. Nak pasti ya, tu ya. Kita terpaksa kena makan masa berjam-jam, bermalam-malam kadang-kadang. Itulah sebabnya kalau kita tengok sejarah ulama-ulama dahulu, dia memang hidup dalam kitab. Kalau kitab tu disusun, kitab tu terbalik, mati dia boleh jadi. Sebab apa? Kitab penuh sekeliling. Susah kerja mengkaji itu susah. Apalah. Saya buat nota di situ, nota 36 sebab Imam Tirmizi kata berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Uthman bin Affan, itu dikata fil bab Imam Tirmizi. Kita sudah faham dah. Saya sudah beberapa kali dah jelaskan apa maksud fil bab itu. Dia sebenarnya nak isyarat kepada hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak semesti 100% sama. Boleh jadi sama, boleh jadi sama, boleh jadi tidak sama, tapi kandungannya sama. Hadis Uthman bin Affan telah dikemukakan oleh Muslim. Kalau kita tengok, ini sebenarnya apa? Sebab kita tumpang orang yang sudah buat kerja. Begitulah ilmu ni, dia sama. Orang ni tumpang, orang ni bagi kemudian lagi ditumpang, orang ni pula ditumpang. Begitulah. Nak kata sepenuhnya dia sendiri susah, tak ada macam tu. Dia mesti saling berkait, sambung menyambung kerja ni.
Muslim, Ahmad, Abu Awana, Al-Bazzar, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain dengan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Itu lafaz. Kalau kita perhatikan hadis ni yang Imam Tirmidzi kemukakan daripada Abu Hurairah ni, lafaznya tidak sama dengan itu, tapi maksudnya lebih kurang sama. Yang ni apabila orang yang berwudu dengan elok, keluarlah kesalahan-kesalahannya, yakni dosa-dosanya dari tubuhnya, sehingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Kalau kita perhatikan hadis tidak sama, tapi maksud dia lebih kurang sama dari segi dosa itu keluar dari tubuh kita. Dan ini walaupun dia tidak sebut ini satu kelebihan, tapi dengan sendirinya merupakan kelebihan wuduk tu. Sebab dengan sebab berwuduk tu keluar, itu kelebihan. Kalau tidak duduk di dalam, tak keluar. Jadi ini hadisnya. Dan perlu faham satu lagi, bila kita sebut dalam kitab-kitab lah, bukan yang saya tulis saja, orang lain pun gitu juga. Muslim, Ahmad, bila dia sebut Muslim tu maksudnya Sahih Muslim lah. Ahmad tu maksudnya Musnad Ahmad lah. Walaupun karangan dia ada lagi yang lain, tetapi bila dia sebut gini maksudnya yang maklum. Kalau dia maksudkan dengan yang lain mesti kena sebut. Kalau tak sebut mengelirukan. Itu kaedahnya. Kalau yang lain kitab dia Muslim, dalam kitabnya yang lain kena sebut. Kalau tak sebut maksudnya yang maklum. Begitu. Hadis Thauban telah dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Darimi dan lain-lain. Hadis As-Sunabihi dikemukakan oleh Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Hadis Amr bin Abasah telah dikemukakan oleh Muslim. Hadis Salman dikemukakan oleh Baihaqi di dalam Syu'abul Imannya. Kalau sebut Baihaqi saja maksudnya Sunan Baihaqi. Kalau dalam kitab lain kita sebut, misalnya Baihaqi dalam Sunan, dalam Syu'abul Imannya, kita sebut dengan lafaz begini: idza tawadda'a al-'abdu tahatta 'anhu dhunubuhu kama tahat waraqu hadhihi asy-syajarah. Bermaksud apabila seseorang hamba berwudu, berguguranlah dosanya sebagaimana bergugurannya dedaun pokok ini. Itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitulah. Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tabarani dan Abu Dawud, At-Tayalisi di dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis Salman ini dengan sedikit perbezaan pada lafaznya. Bagaimanapun riwayat semua mereka adalah dhaif, kerana terdapat di dalam isnadnya Ali bin Zaid bin Jud'an. Dialah madar bagi hadis yang diriwayatkan itu, dan dia adalah seorang perawi dhaif. Madar maksudnya paksi, tempat berputar. Hadis itu banyak sanad macam mana pun mesti ada dia, mesti sampai kepada dia, Ali bin Zaid bin Jud'an ini. Kalau dengan lafaz tadi, mesti sampai kepada dia, walaupun banyak salurannya. Sedangkan dia tu sendiri adalah dhaif. Maka walaupun perawi-perawi yang lain itu baik-baik, dia tidak akan jadi baik, dia tidak akan jadi sahih. Dengan sebab ada seorang saja perawi yang dhaif, dia akan dihukum dhaif lah. Habis itu. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tabarani. Abu Ya'la dan At-Tabarani, secara asasnya saya ambil ini bahagian ini fil bab ini
dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Tapi kalau saudara-saudara baca mungkin ada beza sikit sebanyak, itu saya tengok di tempat lain lah, ambil di tempat lain atau tahqiq sendiri, kita cari sendiri hadis, mungkin berbeza. Kadang-kadang dia kata saya tak tahu ini, saya tak jumpa. Kalau dapati saya sebut, bermakna saya pastilah ada lah, saya jumpa lah. Sebab zaman dahulu payah, dia ni pakai biasa manual, dia tidak ada komputer, nak cari bukan senang. Dia ni pengarang Tuhfatul Ahwazi ni sampai mati tak kahwin, hidup dalam ilmu sampai mati dia tak kahwin, sibuk macam Imam Nawawi lah gitu. Jadi penatlah nak cari itu, tak jumpa. Dia pun kata saya tak jumpa. Tapi dia kata tu kan, begitulah cara amanah ilmu. Tak jumpa, kata tak jumpa lah, jangan ngada-ngada. Misalnya kata ini riwayat Amar, Abdullah bin Amar bin Al-As ni, lam aqif alaih, saya tak tahu, saya tak tahu. Jadi cuba cari sendiri lah. Itu sebab ada ulama-ulama yang buat khusus kitab berkenaan dengan filbab ni, bincang filbab Imam Tirmidzi ni. Kemudian kita naik ke atas, As-Sunabi'i yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersuci ini ialah Abdullah As-Sunabi'i. Manakala As-Sunabi'i yang meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak sabit mendengar sesuatu hadis secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi kalau saya buat dalam kurungan begitu, maksudnya yang saya tambahlah untuk menjelaskan, itulah maksudnya. Yang dalam asalnya tak ada begitu. Dalam asalnya, tengoklah teks dia ni ada kan, yang asal tak ada begitu. Tapi itulah mafhum. Kalau kita tak buat begitu, susah nak faham, susah nak faham. Namanya ialah Abdurrahman bin Usailah. Kunyahnya, tengok Imam Tirmidzi sebut nama dia, kunyah dia, semua dia sebut, supaya tidak terkeliru, tidak bercelaru nama-nama perawi itu. Sebab ada yang serupa. Jadi yang serupa tu yang mana satu ni tak pastikan. Kunyahnya ialah Abu Abdillah, Abdurrahman bin Usailah, yang juga dikenali dengan As-Sunabi'i. Kunyahnya ialah Abu Abdillah, yang meriwayatkan hadis kelebihan wuduk ni. Imam Tirmidzi kata dah, itu namanya Abdullah As-Sunabi'i, bukan Abu Abdillah, Abdullah. Beliau telah berangkat untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW, tetapi baginda telah pun wafat ketika beliau dalam perjalanan. Jadi Abdurrahman bin Usailah ataupun Abu Abdillah, ataupun dikenali juga dengan As-Sunabi'i, dia tidak sempat dengan Rasulullah SAW. Dia tidak sahabat, dia tidak sahabat. Tapi kira-kiranya kita dapat tahu dan latar belakang dia. Imam Tirmidzi ceritakan kepada kita, maka kita tahu sejarah dia. Jadi dia sudah nak pergi dah, dalam perjalanan nak berjumpa dengan Nabi SAW. Begitu. Walau bagaimanapun, beliau ada meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Ada, kita akan temui dalam kitab-kitab hadis riwayat dia. Kalau kita temui, kita kena ingat ini adalah riwayat mursal, bukan riwayat musnad. Ini adalah riwayat mursal, sebab dia tak sempat bertemu dengan Nabi. Kalau zahirnya nampak macam dia ambil daripada Rasulullah, atau Rasulullah SAW bersabda begini-begini, sebenarnya dia sendiri tak dengar. Dia dengar daripada mana-mana sahabat yang lain. Dia tak sebut sahabat, itulah sebab jadi mursal. Riwayat itu mursal, riwayat dia. Sebab apa? Kita sudah tahu dia bukan sahabat, dia bukan sahabat. As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi pula adalah sahabat Nabi SAW. Ini seorang lagi Sunabih, orang panggil juga Sunabihi kepada dia.
Ini memang sahabat Nabi. Seperti yang pertama tadi, Abdullah As-Sunabihi itu, ini memang sahabat Nabi. Yang dalam riwayat ni lah, riwayat hadis ni yang Imam Tirmidzi kemukakan ini. Tadi Imam Tirmidzi kata dalam filbab dia tu, ada riwayat daripada Uthman bin Affan, Thawban As-Sunabihi. As-Sunabihi ni, As-Sunabihi mana? Imam Tirmidzi kata maksud dia ialah Abdullah As-Sunabihi, ataupun nama sebenarnya ialah As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi. Dia ni sahabat, tapi hadis yang kita sedang pelajari sekarang ni bukan daripada riwayat dia. Ini riwayat daripada Abi Hurairah. Riwayat Abi Hurairah. Jadi riwayat dia tu duduk di mana? Tadi saya sudah sebut dah, pada nota 36 tu, dalam Malik, Muwatta Imam Malik, dalam kitab ini ada riwayat itu. Hadis yang dinukilkan daripadanya hanyalah hadis berikut. Ni As-Sunabih bin Al-Asad ni yang dinukilkan hadis daripada dia, walaupun dia sahabat, hanya hadis ini, yaitu saya mendengar Nabi SAW bersabda. Dia sebut saya mendengar, bermakna dia sahabat. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudah. Fala taqtatilunna ba'di. Ini riwayat bukan Abdullah As-Sunabihi yang Imam Tirmidzi sebut tadi dalam filbab itu. Ini adalah riwayat As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi. Setengah-setengah orang panggil juga dia ni As-Sunabihi. Jadi tujuan Imam Tirmidzi penjelaskan ini supaya tidak terkeliru, supaya jelas kepada kita yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan kelebihan wuduk itu yang mana satu. Ada 3 sekarang. Dia perjelaskan. Jadi saya buat nota di situ, nota 37, untuk lebih jelas lagi maksud Imam Tirmidzi, barulah kita terasa sumbangan dia tu kepada kita, peninggalan dia kepada umat kemudian ni betapa berguna kajian dia tu. Dan daripada yang tersirat di sebalik apa yang dia kata tu, apa maksudnya, sangat halus. Kadang-kadang kalau kita tak merujuk kepada kitab-kitab syarah-syarah hadis, kita tak akan nampak maksud dia. Akan nampak sebahagian saja, tak akan nampak setengah-setengah. Sebab apa? Terlalu seni. Terlalu seni. Ini dapat dilihat dalam nota yang saya kemukakan di situ, nota 37. Imam Tirmidzi menyebutkan semua ini untuk memberitahu bahawa terdapat 3 orang perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi. Pertamanya ialah Abdullah As-Sunabihi. Keduanya ialah Abdurrahman bin Usailah yang dipanggil Abu Abdillah. Abu Abdillah ini bukan sahabat. Beliau ada meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Bakar. Beberapa hadis yang dikatakan diriwayatkan oleh beliau daripada Nabi SAW adalah riwayat mursal semuanya. Itu kena jelas. Hadis-hadis tersebut diambil beliau daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 5 hari sebelum Abu Abdullah ini tiba ke Madinah untuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 hari sebelum dia sampai, dia dalam perjalanan aja, tapi 5 hari sebelum sampai Rasulullah telah wafat. Itu cerita. Ketiganya ialah As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana As-Sunabihi yang pertama. Beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadis inni mukafirun bikumul umama fala taqtatilun ba'di. Bermaksud sesungguhnya aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain. Oleh itu janganlah sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku. Ini riwayat sahabat yang bernama As-Sunabih bin Al-A'sar Al-Ahmasi yang juga dikenali dengan As-Sunabihi.
Jadi kita tidak nak bincang lah. Kalau nak bincang jadi panjang. Sebab ini kebetulan saja sebut ini kan. Nabi berbangga dengan bilangan umatnya yang ramai. Kenapa dia berbangga? Umat macam mana? Ada pun umat yang mabuk, umat yang mencuri rata tu, umat yang mengkhianat. Adakah macam itu? Dan kenapa dia sebut fala taqtatilunna ba'di, jangan sekali-kali kamu berbunuh-bunuhan sesudahku? Secara ringkas boleh kita sebut. Jadi bila dia nak ramai, kalau duk berbunuh-bunuhan jadi sedikitlah. Jadi sedikitlah. Jadi itu bercanggah dengan kehendaknya. Kehendak dia ialah ramai. Tiba-tiba kalau berbunuh-bunuhan, berkelahi, berperang sama sendiri, jadi sedikitlah, tak sampailah maksudnya. Tak apalah, ini adalah riwayat As-Sunnah bin Al-Asar tadi, bukan riwayat Abdullah As-Sunabihi. Ini kita tidak nak bincang lah tentang hadis ini, maksudnya itu sampai di tempatnya lah, insyaAllah. Apa yang hendak disampaikan oleh Imam Tirmidzi ialah dua orang daripada perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi adalah sahabat, manakala seorang lagi tidak tergolong sebagai sahabat. Dia termasuk di kalangan Mukhadramin, Al-Mukhadramin, yaitu orang-orang Islam yang sempat dengan Nabi sallallahu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak sempat bertemu dengan baginda. Itu Al-Mukhadram. Kalau jamaknya Al-Mukhadramin, macam itu yang disebut tadi, Abu Abdullah tadi. Melalui penerangan Imam Tirmidzi ini jelaslah bahawa riwayat daripada Abdurrahman bin Usailah As-Sunabihi atau Abu Abdullah As-Sunabihi daripada Nabi SAW adalah riwayat mursal. Itu maksud Imam Tirmidzi nak cerita ni. Jangan keliru lah. Kalau ada zahirnya nampak dia ambil daripada Rasulullah. Dah kamu tahu ini kaedahnya, kamu anggaplah itu riwayat mursal. Yang kedua, terdapat dua orang perawi yang dikenali dengan As-Sunabihi dari kalangan sahabat. Salah seorang daripadanya meriwayatkan hadis tentang kelebihan wudu, dan yang seorang lagi meriwayatkan hadis yang menyatakan kebanggaan Nabi dengan umatnya yang ramai. Kedua-duanya adalah sahabat. Habis itu cerita tu habis. Kemudian dia ada satu perkara yang seni sangat. Imam Tirmidzi nak menyatakan selain daripada itu, kenapa dia sebut sangat benda ni? Kenapa dia sebut sangat? Dan dia sebut tu agak detail. Untuk apa? Kenapa? Imam Tirmidzi juga mempunyai tujuan yang lain tatkala beliau mengemukakan komennya tentang As-Sunabihi. Beliau mahu mengisyaratkan kepada perselisihan ulama tentang perawi ini. Kedua-dua guru utama Imam Tirmidzi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Ali Ibn al-Madini, mengatakan telah berlaku kekeliruan kepada Imam Malik berkenaan As-Sunabihi. Mereka berdua mengatakan tidak pernah ada perawi dari kalangan sahabat yang dikenali dengan Abdullah As-Sunabihi. Perawi sebenar yang meriwayatkan hadis berkenaan kelebihan ayat sembahyang ini adalah Abu Abdullah As-Sunabihi. Ini kata Bukhari dan Ali Ibn al-Madini. Riwayat ini juga adalah riwayat mursal. Maknanya riwayat tentang kelebihan wudu yang diriwayatkan oleh As-Sunabihi itu, oleh kerana ia sebenarnya adalah riwayat Abu Abdullah atau Abdurrahman bin Usailah, maka riwayat itu pun mursal juga, bukan riwayat musnad. Kerana Abu Abdullah tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, sebagai implikasi daripada kenyataan itu, kedudukan riwayat ini menjadi lebih rendah. Kalau kita terima itu seperti mana hasil daripada yang Imam Bukhari dan Ali Ibn al-Madini komen tu, dia kata ini bukan Abdullah As-Sunabihi yang meriwayatkan tentang kelebihan wuduk ni,
Tetapi ini adalah riwayat Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah, yang dalam perjalanannya 5 hari lagi nak sampai tu Rasulullah wafat. Itu. Jadi kalau begitu riwayat dia mursal. Kalau mursal maknanya rendah. Jadi tidak dipastikan dia terima riwayat ini. Betul dia katakan daripada Abu Bakar, daripada sahabat-sahabat, tapi hadis ini betulkah dia terima daripada mereka? Kalau dia terima daripada tabi'in seumpamanya, maka hadis itu jadi dhaif. Jadi dhaif pula, mursal. Kalau pasti dia ni riwayat daripada Abu Bakar, lain cerita. Jadi kalau kita terima pendapat Imam Bukhari dan Ali bin al-Madini itu, dengan sendirinya riwayat dia, bukan riwayat Abu Hurairah ni yang kita duduk dalam Tirmidzi yang muka ni, riwayat asal ni riwayat Abu Hurairah, tak ada pun Abdullah As-Sunabihi itu. Riwayat Sunabihi itu dia jadi rendah, tidak sekuat mana. Kerana perselisihan inilah terdapat di dalam sesetengah naskah Tirmidzi cetakan Arab As-Sunabihi. Ini dia ada. Sebab itu saya pun pening juga kadang-kadang tengok. Saya mengajar Tirmidzi ni, murid-murid kita di depan yang pakai kitab yang asal tu, yang Arab tu, yang ni cetakan yang ni banyak sangat beza. Jadi susah juga nak tentukan macam mana. Kalau macam ni kita boleh pastilah. Ya dia sebut ini silap, ini kerana kekeliruan tadi. Tapi banyak lagi tempat tu rumit lah, susah. Ini sebab ramai sangat yang tampil sebagai pentakik. Takik ni dalam dunia Arab kadang-kadang satu peluang untuk dapat duit juga. Jadi siapa tahu ya jauh-jauh dia ni memang ahli, memang layak betul, atau tidak, saya mau tahu. Orang sekarang ni bila ada takhrij, ada tahqiq, dia utamakan itu. Padahal kadang-kadang teruk. Sampai kita rubah, dia rubah, kita pun rubah. Dia jatuh parit, kita pun jatuh parit. Ini susah, benda-benda macam ni. Ini kitab yang selalu orang guna ni. Macam mana kalau yang jarang-jarang orang guna? Banyak pula. Ada yang macam ni, dia sebut gini. Ada pula dia tambah pula yang asalnya Tirmidzi tak buat begitu. Tentu dah Tirmidzi tak buat begitu. Dia tambah untuk penjelasan supaya lebih jelas. Tak sepatutnya buat begitu. Jadi lebih mengelirukan kemudian hari. Lebih mengelirukan. Tapi saya dapati berbezalah. Nuskah-nuskah itu berbeza-beza. Ini kalau tidak betul-betul belajar betul dan tahqiq betul, tak tahulah akan datang nak jadi macam mana. Dia kata As-Sunabihi yang dibincangkan oleh Tirmidzi adalah Abu Abdullah As-Sunabihi, bukannya Abdullah As-Sunabihi. Mana dia mengutamakan pendapat Imam Bukhari dan Ali bin al-Madini. Memang Imam Bukhari orang hebat, semua terima. Ali bin al-Madini pun orang hebat juga. Jadi kalau dia cenderung mengambil pendapat dia, ya patut juga kita kata. Baik. Bagaimanapun Imam Tirmidzi tidak bersetuju dengan pandangan kedua orang gurunya itu. Di sini ini benda yang seni. Imam Tirmidzi sebenarnya tak setuju dengan pendapat dua orang guru dia, Imam Bukhari dan Ali bin al-Madini. Beliau tetap berpandangan Imam Malik tidak terkeliru dalam hal ini. Jadi mereka tu dalam Is'aful Muwatta dan lain-lain kitab ada tersebut. Imam Bukhari kata Imam Malik terkeliru. Dia kata Abdullah As-Sunabihi. Sebenarnya bukan Abdullah As-Sunabihi, Abu Abdullah. Dia kata begitu, keliru.
Sebabnya jika diteliti dalam kitab-kitab rijal sahabat, nama Abdullah As-Sunabihi memang boleh didapati. Sekarang ini kitab rijal sudah ada banyak kan? Kalau kita perhati, ada ke tidak sahabat yang bernama Abdullah As-Sunabihi seperti yang diriwayatkan oleh Malik? Jawabnya ada. Kalau ada, kenapa Imam Bukhari kata tak ada yang bernama Abdullah As-Sunabihi? Tak ada. Persoalan kenapa Imam Bukhari tidak menemukannya di dalam kitab rijal tidak dapat dijelaskan oleh ulama. Mereka tak ada. Kenapa Imam Bukhari kata tak ada dalam kitab rijal? Tidak dijelaskan. Kenapa Imam Bukhari tak bertemu? Padahal kalau kita tengok sekarang ni ada. Jadi betul dah Imam Malik tu. Imam Malik tak keliru. Tapi dikatakan Imam Malik terkeliru di sini. Terkeliru. Imam Tirmizi secara halus sebenarnya dia menyokong pendapat Imam Malik. Imam Malik tak keliru. Yang kelirunya guru dia, Imam Bukhari dan Ali ibn al-Madini. Dia adil walaupun dia sayang pada guru dia. Imam Bukhari dia tahu guru dia hebat, dan dalam Tirmizi ini pun banyak tempat kan selalu dia rujuk pada Bukhari. Tapi ada tempat-tempatnya dia kritik, tapi kritik dia tu halus sangat. Sebab dia sangat sayang, nak jaga sangat, dengan cara halus begitu. Sebab itu dia tekan tadi 2-3 orang ini bezanya. Ni sebenarnya dia nak kritik guru dia, tapi dengan cara dia yang tersendiri. Kalau kita budak-budak, kita kata tak faham. Tak faham apa sebab dia kata begitu. Kalau kita baca dalam syarah-syarah hadis baru nampak. Mereka dapat kesan benda ni. Dapat kesan. Apa yang perlu sekali difahami ialah tidak semestinya pengetahuan dan ilmu seseorang tokoh yang terbilang seperti Imam Bukhari dan lain-lain tokoh seumpamanya mencakupi setiap perkara. Menganggap mereka tidak mungkin melakukan sebarang kesilapan juga satu sikap yang melampau. Tidak ada satu pun ketetapan dalam agama mengatakan pendapat seseorang guru perlu diterima kesemuanya dan tidak boleh dibantah. Imam Tirmizi menukilkan di dalam kitabnya sebagaimana yang dipegang oleh Imam Malik bagi menunjukkan secara halus dan tidak langsung bahawa beliau menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Memang didapati di dalam sejarah 3 orang perawi yang dikenali dengan panggilan As-Sunabihi. Riwayat Imam Malik daripada Abdullah As-Sunabihi adalah tepat. Ini ada dalam Muwatta Imam Malik, dan dia sebut Abdullah As-Sunabihi. Bukan soal ini buktinya Imam Malik lebih hebat daripada Bukhari. Tidak. Bukan soal itu. Kita tidak maksud kata begitu. Semua di sini lebih tepat Imam Malik. Murid Bukhari sendiri, Tirmizi, sokong Imam Malik. Dia tak sokong dapat guru dia, walaupun Imam Bukhari sekalipun. Itulah yang sihat. Inilah penerimaan ilmu, pendidikan, pembelajaran yang sihat. Apabila anak murid jadi macam ni, bukan anak murid yang semata-mata jadi pak turu, tak tahu apa, salah betul pun semua betul. Bukan macam tu. Ini contoh Imam Tirmizi. Jadi Imam Malik di sini betul. Tapi berapa banyak yang Imam Malik sendiri pun memang terkeliru. Yang betulnya orang lain pula. Dalam Muwatta tu
Umpamanya dalam Muwatta, kisah Nabi SAW keluar untuk qada hajat dalam peperangan Tabuk, dan Mughirah bin Syu'bah bawakan air untuk Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik meriwayatkan daripada Ibnu Syihab Zuhri, dia ambil daripada Abbad bin Ziyad. Abbad bin Ziyad ambil daripada ayahnya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah cerita, dalam Muwatta yang ada riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi dan lain-lain banyak disebutkan memang begitulah sanad. Ini Abbad bin Ziyad itu adalah salah seorang anak kepada Mughirah bin Syu'bah yang sebetulnya salah. Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik, tampil ke depan, dia kata itu silap. Malik waham, keliru, kata dia. Ramai lagi Abu Hatim, tokoh-tokoh rijal, ulama-ulama besar yang lain, Al-Iraqi, apa semua kata ini Malik silap. Dalam Muwatta dia pun silap. Sebabnya Abbad bin Ziyad tu mana ada Mughirah bin Syu'bahnya? Yang sebetulnya Abbad bin Ziyad tu ambil daripada dua orang anak Mughirah bin Syu'bah, ambil daripada Hamzah dan Urwah an abihima Al-Mughirah ibni Syu'bah. Gitu. Abbad bin Ziyad ambil daripada Hamzah dan Urwah. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata salah satu Hamzah atau Urwah. Mereka berdua ni atau salah satunya ambil daripada ayahnya. Ayahnya itu Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah bin Syu'bah tu ayah kepada Urwah ataupun Hamzah tu, bukan ayah kepada Abbad bin Ziyad itu. Tapi Imam Malik pergi kata Abbad bin Ziyad, ayahnya ialah Mughirah bin Syu'bah. Dan ini orang kata takut silap orang lain. Tak, memang silap. Beberapa orang murid dia pun riwayat gitu. Tapi yang lain-lain ramai lagi kata tidak, ini silap. Abbad bin Ziyad bukan anak Mughirah bin Syu'bah. Abbad bin Ziyad ambil daripada anak Mughirah bin Syu'bah. Anak Mughirah bin Syu'bah itu yang bernama Hamzah ataupun Urwah, itulah yang ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Tengok, di situ Imam Malik memang tak betul. Tapi walaupun dia terkeliru, dia tersalah, dia tersasul, tidak menjejaskan kedudukan dia tetap imam. Dalam dunia ilmu bukan senang. Sebenarnya nak tepat semuanya tak salah, bukan senang. Kita mungkin tak pernah buat kerja, mungkin kita cakap macam itulah. Kalau orang buat kerja betul, dia tahu bukan senang. Jadi salah silap tu tak boleh lari lah. Tak boleh lari, siapa pun dalam kitab sebesar mana sekalipun dia boleh ada dan kena terima. Jangan pula kita jadi rasa pandang rendah pula terhadap dia. Tak boleh begitu, silap kita. Kalau macam tu silap. Kita tetap kena memuliakannya, menghormatinya, menyayanginya. Di samping menghormati juga orang lain, tengok juga pandangan-pandangan orang lain. Itu yang betul, itu yang sihat. Kalau tidak begitu, bercanggahlah dengan apa yang ada dalam kitab ni. Takkan kita nak ketepikan berapa ramai anak murid Imam Malik yang lain tu, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata ni Wahab, Malik Wahab, keliru. Tapi Imam Syafi'i tetap menghormati guru dia. Dia tidak ikut buta begitu ya. Guru dia tidak, mana salah dia kata salah. Itu betul lah, bagus macam tu. Ya itulah yang naknya. Di sini yang dilakukan oleh Tirmidzi ini begitu juga. Tapi dia tidak sokong guru dia sokong Malik. Kadang-kadang orang kata orang ni salah, sebenarnya dia tidak salah pun. Dia betul dah. Berapa banyak Imam Malik yang orang kata dia salah, sebenarnya dia tidak salah, dia betul dah. Tapi ada juga tempat yang memang dia salah. Nak buat macam mana? Terima lah. Kadang-kadang kita kalau di dunia sekarang lah, zaman kita sekarang ni, kalau ada kesilapan lah daripada mana-mana guru, seseorang guru, kita pandang tu dia rendah. Itu tak kena. Imam-imam besar yang hebat lagi pun ada. Apatah lagi orang yang lebih kurang kita di zaman sekarang ni. Kalau ada tu memang patut sekali lah. Tapi
Jangan kita merendah-rendahkan dia, tidak hormat kepada dia, melemahkan semangat dia, mematahkan semangat dia. Jangan begitu. Kadang-kadang kita ni dalam masyarakat kita, kalau pendapat dulu lain, kemudian lain pun sudah dia pandai satu macam, tak ada pendirian dia. Di mana pendapat Malik yang dulu, pendapat dia yang kemudian, Syafi'i yang dulu, pendapat dia yang kemudian? Kenapa tak nampak begitu pula? Ini masalah ijtihad, perubahan fikiran. Kalau bersandarkan dalil, tak apa. Kita nak setuju, tak mau setuju, itu cerita lain. Cerita lain. Tapi begitulah manusia. Dan kebebasan yang diberikan oleh agama kita kepada kita begitu. Jangan malu nak bertukar pendapat. Kalau kita rasa ini yang kukuh, yang dulu pun ada dalil juga, bukan ikut nafsu, tidak, ada dalil juga. Tapi kita nampak dalil yang dulu tu tak berapa kuat, kita boleh tinggalkan. Sepatutnya tidak, orang-orang macam ni dihormati, baru jadi semangat mengkaji tu dia hidup. Kalau tidak, jadi lemah semangat. Sebab kalau salah, orang tak pandai, pandai hina tu. Tak boleh begitu, sepatutnya tak boleh begitu. Kalau kita tengok dalam sejarah ni kan, banyak sangat, bukan satu dua, banyak sangat. Adab sopan di antara seorang guru dengan murid serta sikap hormat terhadap Imam Bukhari membuatkan beliau mengutarakan kritikan dengan caranya yang tersendiri. Ini dia kritik Bukhari dah ni, tapi tak apa. Kalau Bukhari itu masih hidup lagi ketika itu, Bukhari faham. Bukhari faham. Jadi kita tak dapat pastikan ketika ini Bukhari tahu ke tidak yang dia ni sampai kepada dia ke tidak. Imam Bukhari meninggalkan ketika itu. Kalau dia ada dan dia baca, mungkin dia perasan. Tapi Imam Tirmidzi hormat. Dia hormat, takut-takut nanti orang pandang hina pula, orang pandang rendah pula kepada Bukhari. Kalau dia kecam Bukhari, kalau dia kritik secara terbuka, silap Bukhari, kata begini-gini, teruk sangat. Sebab ini dunia ilmu, kesilapan itu boleh berlaku kepada sesiapa saja pun boleh berlaku. Dia cara dia sendiri. Hal seumpama ini juga boleh dilihat pada sikap Imam Bukhari tatkala beliau mengkritik pandangan Imam Abu Hanifah. Beliau tidak menyebutkan nama Imam Abu Hanifah secara terang. Sebaliknya hanya menggunakan identiti ba'dun nas, sesetengah orang, dengan katanya qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata. Terserah kepada orang ramai sama ada dapat memahaminya atau tidak. Namun mereka yang mendalami bidang ini pasti akan dapat memahami dan menemui jawapan bagi isyarat yang diberikan oleh Bukhari itu. Siapa ba'dun nas itu? Sesetengah orang itu siapa? Ulama-ulama yang mengkaji Bukhari, mereka katakan banyak tempat yang dia sebut ba'dun nas itu maksudnya Imam Abu Hanifah, tapi dia tak pernah sebut nama. Dia hormat. Takut-takut orang yang tak faham, bila dia kecam, dia kata begitu, dia hilang hormat. Tak ada nilai dah Abu Hanifah. Sedangkan dia seorang yang hebat, lebih sangat sumbangannya sebanyak mana. Takkan kita nak hilangkan, nak buat begitu saja. Boleh jadi kalau orang yang tak faham benda macam ni, dia boleh jadi bersikap gitu. Sebab itulah ulama-ulama ni dia dengan cara halus, dia bersikap gitu dengan orang pun buat gitu juga terhadap dia. Gitu juga. Jadi begitulah. Lebih kurangnya rasanya sudah habis nota ni, dan hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Sebenarnya malam ni kita tak ada bincang tentang hadis dan pengajarannya, tapi saya rasa ramai daripada kita pun tahu ini sebenarnya. Jadi saya rasa insya-Allah tidak sia-sia, dan insya-Allah akan dapat banyak manfaatnya daripada perbincangan seperti ini. Sebab yang seperti ini tak ada sebenarnya, susah nak dapat. Kalau yang ada
Di kalangan kita tu banyak munafaatnya, memang sudah banyak, tapi dia untuk ringkas dia tak buat. Bahrul Madhi kan ada, boleh dikatakan hampir semua orang ada, tengok dah, tapi perbahasan-perbahasan seperti ini dia tak sentuh untuk ringkas, sebab dia lebih tumpu kepada pengajaran hadis tu sendiri. Bukan kepakaran. Nak tengok kepakaran Imam Tirmizi itu memang sudah diterima oleh semua orang. Cuma kalau kita baca, kita selidik dengan cara ilmiah, akan nampak lagi kehebatan Imam Tirmizi itu. Itulah faedahnya kita bincangkan semua bahagian. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam. Malam ni tak ada pengurusi. Jadi terbuka lah. Terbuka. Assalamualaikum. Saya ada dua soalan. Pertama, sebenarnya dan lakab satu perkara yang sama. Soalan kedua, bukan nasihat Maulana pada seorang anak yang dinasihati kedua bapanya meninggalkan bid'ah dan banyak perkara. Iya. Dia nak saudara kita yang bertanya ni nak tahu apa beza kunyah dan laqab. Kunyah dan laqab. Kunyah ini kebiasaannya orang Arab guna. Orang kita hampir-hampir tak ada guna kunyah, iaitu nama panggilan. Dia guna untuk panggil. Dia lebih mesra dipanggil. Kalau orang yang sudah ada anak tu dipanggil Abu, Abah, Abah Muhammad, Abah apa-apalah. Dia lebih mesra begitu. Kalau perempuan Ummu, kalau anak Ibnu, dia lebih mesra begitu. Kalau kita dalam masyarakat Melayu kita ni kurang, hampir tidak ada penggunaan yang seperti itu. Jadi mana-mana nama yang bermula dengan Abu atau ayah, kalau bahasa kita ayah Muhammad, mak Muhammad misalnya, jadi Ummu gitu atau Ibnu, itulah yang dikatakan kunyah. Laqab ni gelaran. Kalau gelaran ni banyak juga, di kalangan kita pengguna juga. Guna juga. Misalnya laqab ni ada yang baik, ada yang berbentuk menghina kan, macam-macam. Jadi kita tak bolehlah guna laqab ataupun gelaran-gelaran yang tidak baik itu, sebab Allah SWT larang kan, dalam Quran dia tidak benarkan. Kalau gelaran-gelaran yang baik, boleh. Tapi kalau dalam bab ilmu ni, riwayat ni, gelaran itu kalau tak baik pun, kalau itulah yang dapat membezakannya daripada orang lain, tak jadi keliru. Kalau tidak jadi keliru, dibenarkan untuk maksud itu. Jadi misalnya kita kata al-ahwal, itu laqab, gelaran. Ahwal maknanya yang juling matanya. Nama dia yang sebenar lain, tapi disebut sebab nama, katakanlah nama Muhammad ni ramai sangat. Jadi Muhammad al-ahwal. Ahwal tu maknanya yang juling. Muhammad si juling itu misalnya, bukan Muhammad lain. Jadi orang mudah nak kenal. Jadi itu dikatakan laqab. Macam-macam lah kalau kerja orang tu, kerjanya katakanlah buat katil. Yusuf katil. Katil. Jadi banyak lagi kan gelaran-gelaran seumpama itu di kalangan kita ni, itu dipanggil gelaran, laqab, nama gelar. Macam tadi As-Samman. As-Samman itu gelaran. Dia sebab dia menjual ataupun menyediakan minyak sapi. Itu laqab. Itu bezanya. Yang kedua tadi, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang tua lah, dengan ibu bapa, terutamanya dalam masalah benda-benda nak menegur. Kita tegurlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Gitulah cara yang sebaik-baiknya. Bagi saya bukan dengan diam, bukan dengan tidak beritahu, tidak beritahu, tapi dengan cara yang baik. Kalau dia tu seorang yang boleh membaca, kita bagi buku. Macam mana cuba tengok ni. Ataupun dia, orang tu dia ayah kita, ibu bapa kita hormat sangat dia, kita bagi
apa ni kita kata, pendengarkan kaset dia apa ke, itulah caranya. Mungkin kalau kita dia rasa tawar, dia tidak hormat kepada kita bagi pandai-pandai lah, itu pandai-pandai dengan cara bagi buku ke, bagi kaset ke, ataupun pasang apa-apa radio ke misalnya, ataupun ada rakaman apa, mana-mana ustaz kita kata yang dapat bagi penjelasan yang baik dan dia hormat, itu salah satu cara lah. Jadi kita nak kasar tak boleh, tapi nak berdiam diri pun tak boleh juga. Kena bagi tahu tu pandai-pandai. Kita tengoklah gaya ayah kita tu macam mana. Kalau dia boleh berterus terang, senang cerita sajalah. Tapi kalau yang tidak boleh begitu, kena berlembut lah. Kena berlembut. Gitulah lebih kurang. Ada lagi ni? Kalau tak ada, setakat tu malam ni, setakat tu dulu. InsyaAllah besok ada lagi di Masjid Qutubi, InsyaAllah.